Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar, warga, pendidik dan staf sokongan sekolah-sekolah di PPD Tanah Merah, sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam bicara ilmu, dan sebelum kita masuk kepada tajuk bicara ilmu kita pada hari ini 1 Julai tercatat satu lagi sejarah, iaitu sekolah rendah bermula dengan kelas pra akan memulakan pelajar-pelajar pra akan belajar di sekolah mulai pada hari ini. Apa yang saya nak ingatkan kepada semua guru dan staf sokongan AKP, kita menyambut pelajar pra pada hari ini. Kita memberikan arahan yang jelas, kita mengikuti SOP, dan yang penting juga iaitu mungkin kerjasama diperlukan daripada guru-guru yang bukan mengajar kelas pra, untuk kerja-kerja ataupun hal-hal yang tertentu. Memandangkan kelas apabila penjarakan terpaksa dibuka kelas yang lebih, mungkin menggunakan tempat lain tambahan. Oleh itu mungkin diperlukan tenaga guru-guru lain. Suka diingatkan bahawa hasrat kerajaan untuk membuka dahulu kelas pra ini sebenarnya adalah untuk memberikan suatu suasana ibu bapa tidak terhalang untuk melaksanakan tugas kerana ada anak yang masih berumur kelas pra ini. Oleh itu kita jayakan dasar ini, tidak ada penggiliran hari. Kita kalau seboleh yang mungkin buka untuk semua, kalau tidak ada pilihan barulah adanya alternatif yang lain. Begitu juga guru-guru yang lain berada di sekolah, gunakanlah kesempatan yang ada untuk menyediakan pembelajaran untuk merancang PDPC selepas ini, yang mungkin dalam waktu terdekat Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan akan memaklumkan kelas ataupun tingkatan yang akan mengikuti memasuki sekolah selepas ini. Hadirin sedang pendengar yang dikasihi sekalian, saya masih lagi belum menamatkan yang 2 minggu lepas dan minggu lepas, iaitu teka-teki Imam Al-Ghazali. Perkara yang paling besar telah diselesaikan, paling berat iaitu amanah. 2 tu baru selesai. Dan kita masuk hari ini, kita sambung mungkin sampai beberapa lagi yang ditanyanya, iaitu apakah perkara yang paling ringan. Apa dia perkara yang paling ringan? Kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling ringan meninggalkan solat 5 waktu. Mengapa dikatakan perkara ini paling ringan? Kerana tak payah buat pun. Sebelum masuk waktu asar pukul 4, rehat-rehat, tidur-tidur. 4.30 makan-makan. Tiba-tiba 4.35 masuk asar, selesailah kerja, meninggalkan solat zuhur. Itu dikatakan yang ringan. Jadi apa yang saya nak tarik perhatian, iaitu kita para guru terutama sekali, kita tanamkan satu sistem nilai dalam diri anak kita. Kita pasakkan suatu pemikiran, suatu yang menjadi asas yang utama, bahawa yang beragama Islam tidak tunaikan ibadat solat 5 waktu, itu merupakan satu daripada akhlak yang buruk, satu daripada perangai yang jahat. Kita gunakan perkataan jahat di situ. Maknanya benda yang tak baik. Kita nak biar dia rasakan. Yang kita risau sekarang ini, dirasakan bahawa tak ada apa-apa. Tinggal solat pun tak apa, tidur lewat, subuh tak bangun pun tidak apa, tak solat. Ataupun kalau mak ayah tahu, dia sembunyikan, dia tipu mak ayah. Dia tak rasa bahawasanya solat ini satu perpaduan, suatu kewajipan, suatu
satu tuntutan, ya, biar anak-anak pelajar merasakan akhlak yang buruk. Satunya sebelum cerita akhlak buruk yang lain, yang pertama iaitu meninggalkan solat. Itu merupakan perkara yang tidak baik. Jadi kita sebagai warga guru, pendidik terutama sekali, ya, menanamkan asas pemikiran ini dan sentiasa bertanya khabar, ya, sentiasa bercerita tentang kepentingan solat dan sebagainya. Jadi hal-hal ini ialah, ya, kerana kita tahu solat ini ialah pembentuk peribadi dan juga boleh mencegah seorang itu daripada melakukan kemungkaran. Jadi ayo cikgu-cikgu sekalian, tak kira cikgu ke ustaz-ustazah, cikgu bahasa Inggeris, semua cikgu, ya, ambil berat terhadap perkara ini dengan pelajar-pelajar kita. Di peringkat pengurusan sekolah pula, ya, pengetua, guru besar, buatlah program-program yang berbentuk, ya, meningkatkan kesedaran terhadap solat ini, kempen solat, bulan sembahyang, bagi hadiah yang solat cukup dan sebagainya. Semuanya ini adalah tanggungjawab kita. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang mendirikan solat. Yang dah solat, tingkatkan lagi. Cerita pasal apa yang dimaksudkan dengan solat yang khusyuk, mendirikan solat yang sebenar, solat pencegah kemungkaran. Maka itulah dia peranan kita sebagai guru-guru, sebagai pembentuk generasi. Itu benda yang paling ringan. Kemudian seterusnya, benda yang perkara yang paling jauh. Kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling jauh ialah masa yang kita tinggalkan. Apa maksud masa yang kita tinggalkan? Maknanya ialah kalau sekarang pukul 7.30, contohnya 7.30 pagi, maka 7.29 yang baru kita tinggalkan tadi dah tak datang lagi kepada kita. Kalau datang pun yang malam nanti. Kalau datang pun yang 2 hari bulan, bukan 1 hari bulan 7, 2020, maka dia telah lari jauh daripada kita. Walaupun baru sebentar dia pergi, tetapi sebenarnya pergi jauh daripada kita. Itulah benda yang paling jauh. Isyarat ini, Imam Al-Ghazali menyebut perkara ini ialah supaya sebelum dia pergi jauh, kita manfaatkan betul-betul masa tersebut. Ya, selalu saya gunakan istilah orang Indonesia, ya, yang gabung perkataan masni bergantung kepada maslu untuk maspan. Apa makna? Masa kini bergantung pada masa dulu untuk masa depan. Kita kini jadi begini kerana dulu kita begitu. Kalau kita tidak begitu, maka sekarang tidak jadi begini. Maka kita ambillah berat, ya, waktu yang ada sekarang. Ya, kita jaga betul-betul masa. Jangan rugikan masa, sebab masa terus berlalu. Tak buat apa-apa pun dia terus berlalu. Tahu-tahu dah petang hari. Apabila dah petang hari, cek tengok apa kebaikan yang kita buat pada hari itu. Kadang-kadang tak boleh kita nak hitung, sebab tak ada kebaikan. Ya, tak sama sekali. Waktu kita bercuti PKP baru ni, tidur bangun, kita dapur, buka puyuk dan sebagainya, masuk luar, buah dan sebagainya, maka akan habis begitu saja. Begitu juga sewaktu kita berada di sekolah, ya, waktu tak ada murid, ya, kalau kita asyik berborak, duduk saja-saja, begitu saja, maka habis dengan begitu saja. Ya, jadi orang yang cemerlang ini, dia pandai menggunakan masa. Dia menganggap masa ini adalah harta yang paling bernilai, harta yang tak dapat ditukar ganti, masa. Maka pandai-pandailah kita menjaga masa agar masa yang terlepas itu tidak menjadi kerugian kepada kita. Dan kita kena ingat bahawasanya masa yang kita diberi bekalkan ini bukan saja-saja, ya, akan ditanya detik demi detik demi detik di hari akhirat nanti ke mana kita menggunakan masa tersebut. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada di satu keadaan kerja, walaupun kadang-kadang banyak tension dan sebagainya, tetapi kita banyak masa untuk diri kita. Bayangkan ada sebahagian besar pada guru-guru kita, ya, pukul 2 dah boleh balik ke rumah, ya, berada bersama dengan keluarga, ya, menguruskan hal diri dan sebagainya. Tetapi kalau tak pandai guna masa, dia jadi begitu saja.
Tapi ada orang yang kerja pejabat pukul 6 baru balik sampai rumah, rehat sekejap, ya. Kemudian dah masuk maghrib, tapi dia mampu lagi pergi ke surau, ya, dengar kuliah maghrib, isyak pukul 9 baru balik, dan 9 balik urus keluarga sekejap, minum-minum dan makan-makan dah sekejap, dah pukul 10 lebih boleh tidur, kemudian bangun pada waktu awal, menjelang subuh berada di tikar sembahyang subuh di masjid berjemaah dan sebagainya. Lepas tu boleh pergi kerja dengan sihat. Kerana apa? Kerana walaupun sibuk, pandai jaga masa. Jumaat Sabtu pun begitu juga. Pandai kita gunakan masa. Jadi itulah yang dikatakan bahawa masa ini merupakan harta yang paling bernilai dan disebut oleh Imam Al-Ghazali perkara yang paling jauh. Jadi kita dah selesaikan benda yang paling berat, benda yang paling besar, benda yang paling ringan dan benda yang paling jauh. Dan kita ada 2 lagi. InsyaAllah kita akan sambung bicara ilmu kita ini untuk membicarakan hal-hal yang boleh menyuntik semangat, membugar emosi, memberikan kefahaman kepada kita untuk membawa kejayaan. InsyaAllah, jangan lupa biasakan yang luar biasa, pakak kata biar jadi menerobos sempadan kemustahilan, memanusiakan manusia, dan apa yang kita semai itulah yang akan kita tuai. Salam dari PPT Tanah Merah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.